Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan Striving 5 dari kursus EPPD 1053 iaitu pengantar pengurusan. Kami akan berkongsikan tentang kehidupan seorang pengurus. Sebelum itu, saya akan kenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Nur Adila binti Azmi dan ahli kumpulan saya Siti Nur Atikah binti Nur Liza, Nur Ifah Izzati binti Nur Amizi, K. Huyan dan akhir sekali Santia anak perempuan An Balagan. Muhammad Khair Anwar bin Jeffrey merupakan seorang pengurus operasi dalam kilang Sawi Belitung. Beliau telah berkhidmat dalam kilang selama 2 tahun. Beliau merupakan bekas pelajar kejuruteraan mekanikal di UiTM Pulau Pinang. Sebagai seorang pengurus, terutamanya bertanggungjawab dalam 2 bahagian, iaitu bahagian membuat keputusan. Beliau perlulah mengenal pasti punca dan langkah penyelesaian untuk mengatasi sebarang masalah yang dialami, seperti pelaku kerosakan mesin, bencana alam, kemelesetan ekonomi. Seterusnya, bagian operasi. Beliau haruslah sentiasa memantau operasi perkilangan dan membuat laporan berkaitan operasi harian. Kilang Sawi Belitung merupakan tempat kerja Encik Khair terletak di Renggang, Johor. Ia merupakan sebuah kilang milik FGVPI, iaitu Felda Global Wind Pump Industry. FGVPI merupakan sebuah perniagaan yang menghasilkan minyak sayuran dan kanji. Dalam kilang tersebut, mempunyai kuota bilangan pekerja, iaitu seramai 86 orang. Hal ini disebabkan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Misi syarikat adalah menjadi peneraju global dalam kepelbagaian perniagaan. Seterusnya, terdapat 4 visi syarikat iaitu mencipta nilai melalui sumber manusia, meneraju budaya pelaburan dalam negara, membina rantai dan nilai secara bersepadu, dan akhirnya adalah memupuk kepelbagaian dalam komuniti geografi. Kilang ini telah memenuhi setiap tahap keperluan dalam teori Maslow. Antaranya, syarikat telah menyediakan tempat tinggal dan membekalkan makanan kepada pekerja. Selain itu, menyediakan skim insurans kepada setiap petugas dan memberi allowance kepada pekerja, khususnya yang tinggal di luar bandar. Syarikat juga telah menyediakan kotak aduan untuk pekerja melaporkan masalah yang dialami. Syarikat telah mengelompokkan pekerja mengikut kebakaran di setiap stesen. Syarikat juga memberi peluang dalam kenaikan pangkat, surat pujian atau ganjaran untuk prestasi pekerja yang terbaik. Pengurusan masa didefinisikan sebagai kemampuan ataupun kebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam merancang dan mengawal penggunaan masa dalam kehidupan sehariannya dengan menggunakan alternatif yang efektif. Sebagai seorang pengurus, Encik Khair memastikan beliau mempunyai masa yang seimbang untuk diluangkan di syarikat maupun di rumahnya. Hal ini kerana Encik Khair bukan sahaja seorang pengurus di syarikatnya. Walau bagaimanapun, beliau juga merupakan seorang ketua keluarga yang perlu mengurus hal-hal rumah tangga mesti merancang. Fungsi pemerancang ialah satu proses di mana pengurus menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat pengurusan organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. Terdapat 3 jenis perancangan. Yang pertama ialah perancangan jangka panjang, kedua ialah perancangan jangka semasa sederhana, yang ketiga ialah perancangan jangka pendek. Rancangan syarikat. Yang pertama ialah perancangan jangka panjang yang lebih dikenali sebagai rancangan strategik. Sebagai seorang pengurus, Encik Khair memastikan semua pihak organisasi memahami hala tuju organisasi dan mengetahui tanggungjawab masing-masing agar dapat mencapai matlamat organisasinya. Perancangan strategik itu lebih kepada rancangan menyeluruh yang menetapkan hala tuju organisasinya. Perancangan strategik melibatkan tempoh masa 5 hingga 10 tahun. Perancangan strategik merangkumi beberapa unsur perancangan seperti visi dan juga objektif. Hal ini telah membantu semua warga organisasi mudah memahami aktiviti ataupun tugas yang perlu dilaksanakannya supaya memudahkan pencapaian matlamat organisasinya. Seterusnya ialah perancangan jangka masa sederhana, iaitu rancangan taktikal. Rancangan taktikal merupakan langkah ataupun kaedah yang perlu digunakan dalam organisasi untuk mencapai perancangan strategik yang telah ditetapkan. Rancangan jangka masa sederhana iaitu rancangan operasi melibatkan tempoh masa 1 hingga 5 tahun. Encik Khair sebagai seorang pengurus telah membuat berbagai perancangan projek. Salah satunya ialah Continuous Improvement Project. Mengatur atau mengorganisasi merupakan satu proses penyelarasan atau pengagihan sumber manusia dan sumber lain dalam organisasi untuk melaksanakan tugas atau rancangan yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat organisasi. Berorganisasi menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan supaya organisasi dapat berjalan atau diuruskan dengan licin dan teratur. Langkah yang diambil oleh pengurus ialah pengurus telah membuat perancangan projek iaitu Continuous Improvement Project, di mana pengurus dan penolong pengurus diberikan tugas untuk meningkatkan kernel dan tahan perahan minyak. Terdapat beberapa peralatan yang disediakan dalam projek tersebut oleh pihak headquarter dan latihan diberikan kepada pengurus dan penolong pengurus.
Kilang ini juga melaksanakan penjambatan mengikut fungsian iaitu pengelompokan aktiviti kerja yang khusus mengikut fungsian perniagaan seperti keuangan dan sumber manusia. Memimpin ialah satu proses di mana pengurus atau pemimpin cuba untuk mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan untuk mencapai matlamat organisasi. Ianya membantu dalam pencapaian visi dan misi organisasi dari segi komunikasi antara pengurus dengan pekerja bawahan serta memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada pekerja supaya cekap dan berkesan dalam melaksanakan tugas. Pengurus di kilang sawit ini mengadakan standing meeting bagi membincangkan masalah yang dihadapi semasa proses pengeluaran sebelum ini. Pengurus akan mengagihkan kerja dan perancangan kepada ketua bahagian untuk disampaikan secara bertulis dan lisan kepada petugas. Jenis kepimpinan yang dilaksanakan oleh pengurus operasi ini ialah kepimpinan transformasional iaitu pengurus mampu memberi inspirasi dan dorongan kepada pekerja untuk melakukan perubahan dan inovasi. Mengawal merupakan satu proses pemantauan prestasi dan membandingkan apa yang dirancang dengan yang ditetapkan dan mengambil tindakan bagi memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat pada peringkat awal. Fungsi pengawalan juga untuk menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi terarah kepada pencapaian maklumat yang ditetapkan. Langkah yang diambil oleh pengurus untuk mengawal syarikat ialah pihak pengurus telah melakukan kawalan pengurusan, satu usaha yang sistematik, piawai-piawai prestasi agar selari dengan rancangan matlamat untuk mereka membentuk sistem maklum balas untuk membandingkan prestasi yang sebenar dengan yang ditetapkan. Langkah penyelesaian masalah. Satu proses di mana pengurus atau pemimpin cuba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai matlamat organisasi. Secara umumnya, dengan konsep yang lebih mudah, kita menganggap penyelesaian masalah yang dihadapi, begitu juga yang berlaku kepada Encik Koyum sebagai pengurus. Beliau juga pernah menghadapi masalah melibatkan pembukaan kilang akibat pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa telah memberi kepercayaan kepada mereka untuk memproses seperti biasa tetapi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, pengawal ditugaskan untuk menjaga bahagian depan kilang bagi memastikan semua pekerja mengimbau suhu dan QR code serta mengisi satu borang pengesahan kesihatan. Jadi, SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ini sangat dipatuhi. Encik Koyum juga bersyukur kilang sawit beliau berkecuali daripada penutupan. Harapan pengurus terhadap diri sendiri. Beliau berharap agar dapat memberikan semua yang ada pada dirinya supaya dapat menjadi seorang pengurus yang terbaik di dalam syarikatnya. Beliau juga berharap agar dapat menggunakan kesempatan yang penuh dari sumber dan peralatan yang disediakan oleh syarikat agar dapat memudahkan dan memaksimumkan pekerjaan yang dilakukan olehnya. Harapan beliau terhadap syarikat. Beliau berharap supaya semua pekerja bawahannya dapat memberikan komitmen yang tinggi bagi mencapai visi syarikat iaitu mencipta nilai melalui sumber manusia, meneraju budaya pelaburan dalam negara, membina rantai dan nilai bersepadu dalam memupuk kepelbagaian dalam komuniti geografi. Hal ini demikian kerana pengurus tidak mahu segala visi yang diciptakan hanya menjadi tetapan umum dan tiada usaha yang dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Kesimpulannya, tuntasnya menjadi seorang pengurus bukanlah sesuatu perkara yang mudah dan boleh dianggap remeh-temeh oleh masyarakat. Salah satu keberkesanan seorang pengurus itu bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya sifat diri pengurus itu sendiri, situasi dalam organisasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kelakuan kaki tangan. Sehubungan dengan itu, sebagai seorang pengurus, mereka perlulah sentiasa berusaha bagi memberi semua yang ada pada diri mereka agar dapat mencapai matlamat, misi serta visi syarikat. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Seorang itu perlu berusaha dan bersusah payah dahulu sebelum berjaya kerana tidak ada jalan mudah untuk mendapatkan apa yang disasarkan. Oleh yang demikian, seorang pengurus memainkan peranan utama dalam pengurusan organisasi bagi mencapai matlamat sesebuah syarikat.